Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya nak berkongsi sedikit pengalaman saya. Saya perkenalkan diri saya sebagai Mustafirin Fatullah, boleh panggil Fatullah, berumur 34 tahun. Saya bekerja sebagai anggota polis. Cuma saya nak kongsikan beberapa cerita pengalaman saya semasa saya kecil hinggalah dewasa, hinggalah saya capai cita-cita saya ni. Pada saya zaman kecil saya tak ada apa pun nak dibangga sangat. Tak ada apa pun. Daripada sekolah rendah tu, saya kalau bab pembelajaran ni saya slow sikit. Saya susah nak tangkap. Jadi saya tak bersekolah di tadika. Saya sekolah rendah, darjah 1. Bila sekolah darjah 1 tu, ABC pun saya pun tak tahu masa tu. ABC tengok nganga, tengok cikgu mengajar kan. Masa tu baru nak belajar. Bila masa nak belajar tu, bila exam ujian, saya dapat nombor 2, nombor 3 akhir. Bukan nombor 2, nombor 3 awal. Tak ada. Dalam kelas saya tu dalam beberapa belas orang, saya dapat nombor 2, nombor 3 akhir. Yang paling akhir, yang paling corot sekali. Bila masuk darjah 3, saya dapat kelulusan anugerah prestasi ketara. Masa saya dapat anugerah prestasi ketara tu, saya pun terkejut. Apa benda cikgu ni bagi aku anugerah ni? Tak tahu apa. Anugerah apa ni? Apa benda anugerah ni? Tiba-tiba nama naik untuk ambil kat pentas anugerah prestasi ketara. Masa tu lah baru ada peningkatan sikit-sikit lah. Baru ada peningkatan daripada pembelajaran saya sikit-sikit. Tapi taklah macam cerdik orang lain. Ni PSR tu dapat berapa A kan. Pendek cerita, bila dah habis sekolah rendah tu, saya ada satu cita-cita. Cita-cita saya nak sekolah agama. Sekolah agama tapi tak tercapai. Faham situasi, saya nak sulung daripada 6 orang adik-beradik. Saya nak sulung. Nak bagi peluang adik-adik juga kan. Jadi kita faham situasi orang tua kita. Dengan keputusan yang kita pun tak seberapa sangat. Jadi saya pendamkan hasrat. Bila dah mula masuk tingkatan 1, dah masuk tingkatan 1 tu, saya mula liar sikit lah. Saya dah nampak bebas kan. Nampak bebas, berkawan, bebas, apa semua kan. Mula dah daripada tu, saya tak duduk dengan mak ayah. Saya bagi tahu dengan mak ayah saya nak duduk dengan nenek sebelah mak saya ni. Jadi kawasan saya, kampung saya ni area bau. Jadi bila saya duduk dengan nenek saya ni, memang tak jumpa lah mak seminggu. Kadang dah seminggu tu direct tak jumpa mak. Bila saya nak balik rumah, saya balik rumah. Macam tu lah. Bila berjauhan lah dengan mak ayah. Sebelah kampung pun. Tapi ambil masa juga kalau nak pergi kampung sebelah. Nak cakap kan. Masa tu mak saya bagi duit belanja sekolah. Dia kirim dengan sahabat saya. Satu kampung lah. Sampai sekolah, sahabat saya akan bagi kat saya. Tapi nenek saya ada bagi juga duit. Nenek saya bagi juga duit sekolah. Jadi duit sekolah tu lah, saya sanggup tak belanja, tak makan, apa semua. Saya kumpul untuk saya pergi bandar. Setiap hari Sabtu, Ahad tu saya pergi bandar. Memang orang cakap hari remaja sedunia lah masa tu kan. Balik pun lewat, petang bawa balik apa semua. Kumpul dengan kawan-kawan. Lepas tu bila dah kumpul macam tu, mulalah episod saya. Yelah kan, bukan pengaruh kawan juga kan, tapi diri sendiri juga tu. Suka ponteng sekolah. Suka ponteng sekolah. Pergi sekolah, sampai sekolah, naik bas lain. Tak pun, sampai rehat. Mulalah keluar daripada kawasan sekolah. Saya dengan member saya seorang. Keluar, tahan bas. Daripada sekolah tu, naik, pergi bandar, balik lagi ke bawah. Pergi bandar lagi sekali, balik ni, baru balik rumah. Macam tu lah saya, kehidupan saya dulu sekolah. Tak pun, saya akan pilih hari. Hari apa saya tak nak. Saya tak suka cikgu ni, saya tak ada sekolah. Macam tu. Sampaikan satu hari tu, cikgu, dia jumpa saya. Hari Isnin saya ada. Ada pendidikan jasmani. Masa pendidikan jasmani je saya ada. Sampai pendidikan jasmani tu, dia jumpa saya. Dia sindir saya. Makan dalam dia sindir. Dia cakap, budak baru ni. Dia sampai macam tu. Budak baru ni. Kita pun diam je kan. Cikgu sindir aku pula kan. Macam tu. Tapi sampai tingkatan 1, tingkatan 2 tu dah nampak liar sikit lah. Nampak suka bergaduh apa kan. Kalau bergaduh sikit, kami orang geng-geng kami orang ni bergaduh. Suka bergaduh kat sekolah. Kalau part ambil report card, siap. Ambil report card tu, jangan katalah saya mesti suruh mak dia. Dia orang tak tahu apa. Saya bergaduh ke, saya apa ke, buat ke sekolah ke, ponteng ke. Saya duduk, saya balik rumah. Saya balik rumah ataupun rumah nenek, saya tak cerita apa. Sampai masa ambil report card tu, mak pun terkejut, ayah pun terkejut. Dia giling kepala, tengok cikgu cakap macam-macam kat dia kan. Baru tahu kan, dah masuk tingkatan 3 tu, itu kemuncak nakal dia.
Kemuncak nakal saya dalam sekolah. Bila dah masuk dalam sekolah tu, masa tu nak peperiksaan. Nakal-nakal pun sampai cikgu pun tak pernah ada cikgu yang menangis. Ustazah tu menangis disebabkan kami orang ni. Memang nakal lah, tak tahu cakap. Sampai ustazah pun nangis. Yang pelik dia, waktu peperiksaan, nak ujian ni, nak peperiksaan ni, boleh pergi ketuk bilik cikgu tu, bilik ustazah tu, ketuk, cari ustazah, minta maaf. Oi, nak konon-konon ambil berkat lah. Nasib baik juga pendidikan Islam masa lulus, masa nak PMA tu. Lulus, okey. Tak, tulisan okey lah, macam tak ada gagal lah, tak ada apa pun. Tapi saya senyap, saya isi buang vocational. Saya isi buang vocational apa semua, saya tegur tulisan. Saya tak beritahu ayah dia, saya isi. Saya ikut je kawan-kawan. Tapi sebelum tu kisah dia, masa saya form 1, bila dah cikgu nampak ni panggil kita nakal, satu sekumpulan saya, kami orang yang mana budak-budak nakal ni, dia suruh naik bas. Tak tahu apa cerita lagi. Dia suruh kumpul kat dewan, suruh naik bas. Lepas tu bila naik bas, tak tahu nak pergi mana. Naik bas, last pergi pusat latihan polis, Pulapol Kuching masa tu. Pusat latihan polis. Kita ni nakal lah, cakap dengan kawan. Kita ni nakal-nakal pergi sini. Dia cakap macam tu lah. Lebih kurang macam tu lah, cakap dengan kawan. Lepas tu tengoklah abang-abang polis kita, abang-abang polis kita ni tengah latihan apa semua. Lepas tu balik. Bila balik tu, tak ada fikir apa lagi. Bila dah sampai tingkatan 3, dah keluar untuk keputusan PMA apa semua, isi borang vocational apa semua, tiba-tiba saya pula terkejut. Cikgu panggil, saya layak untuk pergi vocational masa tu kan. Tingkatan 4, saya bersekolah di vocational Kuching masa tu, sekolah teknik Kuching. Jadi bila saya sekolah dekat vocational tu, dia tak sampai setengah tahun. Memang lagilah kerap saya ponteng. Bila saya pergi mula, memang best kan, dapat sekolah baru apa semua. Last dekat dengan bandar, saya ponteng sekolah. Bila dah start ponteng sekolah tu, saya cakap dengan ayah dia. Saya cakap, saya guna alasan letih lah. Balik ulang-alik. Letih. Dia pagi, saya pergi sekolah sampai petang. Letih ulang-alik. Dan saya guna alasan tu sebab saya tak nak sekolah lagi. Saya cakap saya nak berhenti. Ayah saya cakap, takkan nak berhenti. Bising kan? Apa nak berhenti apa semua ni. Macam-macam alasan saya cari. Berhenti? Ayah tak boleh buat apa lah. Saya berhenti, form 4. Sedih lah ayah. Ayah masa tu beria. Dia masukkan saya sekolah vocational tu. Dia tolong saya, dia bantu. Tapi saya memang degil. Jadi manusia yang degil lah cakap. Kalau nak rasa diri sendiri, saya terus cari kerja. Bila dah cari kerja, dapat kerja ni, kerja pun masa tu first kerja saya ikut lori. Lori yang bawa batu, lori 10 tayar macam tu kan. Lori besar ni lah. Saya ikut bawa. Hari ni bawa bata, esok bawa baja-baja apa semua hantar dekat tempat lain. Balik daripada kerja, saya jumpa pakcik dia. Pakcik saya cakap, dia cakap macam ni lah. Best ke kerja? Orang bekerja bagilah kata semangat. Tapi dia supaya saya berfikir, okey tak kerja? Kan? Elok-elok bagi sekolah kau nak kerja. Contohlah umpama. Tapi saya terfikir pula. Tapi masa tu lah memang penat. Lepas daripada kerja tu, saya kerja ikut Uncle Cina ni. Saya buat long, buat parit. Sonok lah juga dapat pegang duit sendiri apa kan. Mulalah barangan nak beli motosikal apa kan. Tak beli juga. Kan, pinjam apa semua kan, advance orang cakap kan. Saya berfikir balik, penat juga kerja macam ni. Ada seorang sahabat saya, sahabat baik saya, dia datang kat saya, dia cakap saya, masa tu saya tengah termenung tepi sungai, dia cakap dia pun nak berhenti sekolah, dia nak ikut jejak saya. Saya pula marah dia masa tu, saya marah. Apa pula kau nak berhenti sekolah, kau jangan jadi macam aku lah. Kita pula cakap macam tu dengan dia, kau jangan jadi macam aku. Apa, kau tak payah nak mengada-ngada, kau pergi sekolah. Kau jangan jadi macam aku, kau jangan ikut aku nak berhenti. Saya pun takut, bila dia nak berhenti tu, saya jadi takut. Saya takut ramai kawan-kawan saya nak ikut berhenti juga. Jadi ada perasaan, masa tu perasaan yang orang cakap takut kita jadi punca orang lain nak berhenti sekolah. Lepas tu, bila dah tahun berikut ya, maksudnya sepatutnya saya form 5. Awal tahun tu memang tak sekolah lagi, tapi ayah bersungguh. Dia pergi Jabatan Pendidikan, pergi sana, pergi sini. Dia nak juga saya sekolah. Dia nak juga saya sambung sekolah. Saya dapat sambung sekolah, rezeki saya dapat sambung sekolah. Kita pun okey lah, tapi di sekolah lain. Menjadi kisah dia, vocational nak ke sekolah biasa balik tu susah. Baliklah ni lain. Bila masuk tu pun pertengahan tahun, dekat nak bulan 3 macam tu lah, bulan 3 saya masuk. Jadi aliran tu lain. Saya pun subjek-subjek pun lain. Saya pun belajar semua tu.
masa tu. Masuk kelas sastra juga masa. Cukup-cukup makan. Saya punya keputusan SPM pun cukup-cukup makan. Saya sama juga perangai saya. Sama juga macam sekolah lama. Saya dekat sekolah yang baru tu pun, saya kerap ponteng juga. Bukan kata kerap ponteng. Pukul tu, katakan nak start sekolah ni, saya jalan kaki daripada rumah masa tu tak jauh. Bab ayah dia pindah tempat kerja kan, dia pindah ni, pindah rumah dekat tempat kerja tu berdekatan dengan sekolah yang baru. Jadi saya jalan kaki. Tapi jalan kaki tu bukan dia terus pergi ke sekolah. Saya duduk kat kedai tu, tengok 5 minit lagi nak masuk sekolah, boleh masuk. Cikgu saya masuk dekat sekolah pun, cikgu tengok muka saya pun, cikgu yang baru ni cakap, saya dah tahu sejarah awak sekolah dulu. Cikgu pun dah tahu dah sejarah kita sekolah dulu. Maksudnya, alamak, benda macam tu lah membuatkan saya kadang-kadang lucu lah dengar macam tu kan. Tapi betul juga tak bahaya situ. Saya selalu tak adil, macam-macam alasan saya bagi. Kadang-kadang mak ayah ni kejut pagi, bangun. Saya cakap 5 minit lagi. 5 minit lagi bangun. Dah sampai lagi 5 minit, minta lagi 5 minit, kejap 5 minit lah, last macam tu lah setiap pagi. Punyalah struggle lah bila mak ayah ni nak kejutkan. Memang susah. Saya banyak menyusahkan mak ayah saya dulu. Memang banyak menyusahkan mak ayah saya. Tapi sampai satu tahap saya dah SPM. Lepas SPM saya dapat keputusan. Saya tengok keputusan kan selari lah dengan apa yang saya buat. Selari dengan apa yang saya buat. Orang cakap cukup-cukup makan. Cukup-cukup. Saya tengok pun, saya pun sedih tengok keputusan macam ni kan. Ini lah yang aku dapat. Ini yang aku usahakan. Ini yang aku buat. Ini itu je. Lepas tu saya sedar. Saya sedar ayah saya cakap macam ni. Masa tu lepas SPM ni saya agak nakal jugalah. Tak balik rumah apa semua. Agak nakal, saya tak balik rumah. Bila tak balik rumah tu, jumpa kawan apa semua, 2-3 hari baru balik rumah apa semua. Jadi orang tua kita risau lah tengok keadaan kita macam tu kan. Sampai satu tahap tu, ayah saya tengah makan, ayah saya cakap macam ni, kau ni aku tengok kau taklah jahat mana, dia cakap. Kau taklah jahat mana, cuba bawa lagi semayang. Sejak tu lah saya pun terfikir, aku ni dah cukup nakal ni, dah cukup jahat aku buat. Tapi ayah aku ni, dia bagi tahu aku baik lagi. Dia cakap itu, dia bagi tahu aku baik lagi. Walhal aku ni dah banyak menyusah dia ni. Daripada kecil, daripada sekolah rendah sampai kan sekolah menengah, sampai aku habis sekolah pun aku banyak menyusah dia. Satulah saya cari, saya cakap ke ayah, saya nak kerja. Saya cakap kan, saya nak perlukan motor, saya nak kerja. Masa tu ayah belikan saya motor. Saya dapatkan kerja, lepas tu ayah belikan masa motor. Bila saya dapat motor tu, saya kerja dekat kilang seramik, Sinar Tile masa tu. Saya kerja kat situ. Bila kerja kat situ dapat motor, jiwa ni muda lagi kan, tengok motor. Hari ni kerja, esok tak, macam tu lah perangai saya. Hari ni kerja, esok tak. Tapi komit masa tu kan, komit juga. Walaupun nak mengajar diri tu, nak bekerja kan. Bila dah bekerja tu, ada seorang pakcik ni, dia sebagai pengawal keselamatan di tempat tu. Dia sebagai pengawal keselamatan. Bila saya nak punch card ni, dia tahan saya. Pakcik ni dia seorang pesara polis. Jadi bila dia tahan saya, dia cakap kat saya, bukan nak, adalah benda dia sebut, tapi badan kau ni sesuai lah jadi polis, saya kata. Dia cakap dengan saya macam tu. Tak ada orang lagi yang cakap saya macam tu tau. Tak ada orang yang cakap saya macam tu. Badan kau ni sesuai jadi polis. Sebelum ni saya memang pernah pergi Temuduga kan, awal tahun 2006 tak silap. Tapi masa tu ramai sangat orang, Temuduga terbuka, ramai sangat orang. Jadi saya balik. Bila balik, Temuduga, jumpa pakcik tu yang saya kerja dekat kilang tu.
Dia bagi tahu saya macam tu, badan kau ni sesuai jadi polis. Tak pernah lagi orang macam ni. Besok lusa ada interview polis. Ya ke? Ya, kau cubalah, kau cuba. Saya pun pergi cuba. Pergi sediakan sijil apa semua, bawa. Masa tu tengok, Masya Allah, ramai orang. Memang masa tu interview tu buka, ramai sangat orang masa tu. Tapi saya tunggu juga. Mana tahu betul kan, apa pakcik tu cakap mana tahu betul. Bila dah dia tengok apa sijil kita semua, saya masuk untuk ujian fizikal. Bila ujian fizikal dia, yang corporal tu dia tengok saya macam ni kan. Okey, dia suruh pusing kan. Okey, dia suruh nyanyi. Masa tu. Dia suruh nyanyi lagu Ibu Pertiwi ku. Saya nyanyi habis dia buat. Okey, dapat untuk interview dalam. Bila dah selesai fizikal, tunggulah untuk interview dalam sampai ke malam interview dalam. Lepas tu dapatlah untuk borang tu untuk pergi medical check up. Bila pergi medical check up tu, saya cakap dengan pakcik tu. Pakcik yang polis tu, besar polis tu, saya cakap dia. Saya besok saya pergi kilang. Saya cakap, "Cik, saya dapatlah untuk medical check up tadi kan." Baguslah macam tu ni. Itulah. Saya ingat saya nak jaga diri Bila dah dapat medical check up apa semua kan. Fikir saya nak jaga diri saya nak berhenti dekat sini. Saya cakap macam tu kan. Saya nak dekat-dekat je dengan kampung saya sebab saya takut nanti mana tahu kan bawa motor kan, terlanggar ke apa semua kan. Saya nak jaga diri. Jadi saya berhenti sana. Dia berhenti kerja kilang tu. Tak lama daripada berhenti tu, motor saya pula hilang. Masa tu motosikal saya hilang. Jadi memang betul lah, memang saya kena kerja dekat-dekat memang kerja dekat pam minyak. 3 bulan saya kerja. Bila lepas 3 bulan tu saya tunggu lama kan. Tiba-tiba pula macam tak ada harapan dah polis. Tak ada panggilan. Bila tak ada panggilan macam tu, ayah cakap tak ada panggilan kau punya ni. Saya dalam makan saya tiba-tiba keluar air mata. Menangis. Rasa macam sedih. Saya fikir letih interview apa semua kan, tapi tak dapat. Saya masa tu saya baru sedar saya ni minat dengan polis. Saya minat dengan polis sebab apa? Masa saya sekolah rendah dulu, masa dalam darjah 3 macam tu, darjah 4 macam tu cikgu ada tanya saya, apa 3 cita-cita kamu? Saya cakap yang pertama sekali ahli perniagaan, yang kedua sekali doktor, yang ketiga ni polis. Entahlah kenapa saya pilih polis masa tu. Masa tu lah bermula saya berminat dengan polis. Bila saya minat dengan polis ni, bila saya dah dapat tu, saya kira majuk dah. Saya tak interview. Saya tak interview lagi dah. Saya masa tu pergi KL. Selain daripada tu, memang saya ada minat benda lain juga. Saya ada polis. Memang ada minat benda lain. Saya minat dalam bidang seni-seni ni lah. Tapi bila saya dah pergi KL, tak lama duduk dengan pakcik. Balik tu, saya bekerja di supermarket. Kerja di supermarket besar kucing tu. Bila bekerja sana sebagai trolley boy. Saya kerja. Saya tak pilih kerja tu, asal kerja. Kerja dekat trolley boy. Tapi itulah, tak lama. Setiap kerja saya tak lama. 3 bulan macam tu dah, 4 bulan macam tu dah. Tak boleh buat, cari kerja lain lagi. Macam-macam kerja saya buat tu. Dan outlet ke apa kan, macam-macam kerja saya buat. Lepas tu ada panggilan daripada pakcik tahun 2008 tu. Saya memang struggle lah. Memang tak ada apa-apa. Memang struggle lah. Masa tu macam-macam masalah datang. Lepas tu datang masalah, saya join JPAM. Bila saya join JPAM ni, sekarang ni APM kan, Pertahanan Awam. Saya join JPAM. Tak lama saya join, ada interview untuk polis. Itu pun pakcik saya. Dia call daripada Semenanjung, dia call saya. Dia cakap, ada interview ni, kau pergilah, cuba je kan. Ikutkan memang hati saya tak nak pergi dah majuk dah 2 kali dah saya pergi macam tu kan. Sebelum yang saya dapat tu, saya pergi interview tu, ada satu kisah gitu. Daripada interview yang menyebabkan saya majuk betul-betul tu, ada seorang sahabat saya ni,
Dia cakap ada temu duga dekat ni, dekat ibu pejabat kontijen. Ada temu duga dia cakap tu. Betul ni, bila besok dia cakap tu. Betul ke? Betul ni, betul lah. Saya pun pergi bawa file-file apa semua, naik bas pergi. Pergi. Lepas tu dia cakap saya turun rumah dia bas, so pergi dekat IPK tu. Saya tanya dengan dekat bilik pengawal. Saya nak pergi temu duga ni. Bilik pengawal pun tengok saya, atas bawah tengok saya kan. Temu duga mana? Dia temu duga kan. Kawan saya bagi tahu ada lah temu duga. Memang nak cakap tak ada temu duga. Mungkin lain kali lah baru ada, tahun depan ke bila ke. Cakap tu mungkin lain kali. Buat masa sekarang ni tak ada. Saya dah cakap dah kena dengan kawan aku ni kan. Balik-balik tu saya tanya dengan kawan saya, mana ada temu duga kan? Bukan tak kata balik tu. Saya tak pergi mana pun. Saya pergi, ada lalu jalan RTM tu. Saya tengok bangunan RTM tu. Sampai kan dekat poli bantuan tu saya tanya, ada tak jawatan kosong untuk poli bantuan? Sampai macam tu sekali. Sampai macam tu sekali. Saya cakap, nak juga. Saya dah pergi ni tak dapat, saya nak cari. Walaupun poli bantuan pun tak apa. Saya cakap macam tu kan. Tapi poli bantuan cakap apa? Nanti baru ada buka. Itulah. Tak apalah, balik. Daripada tu saya tak nak lagi dah interview polis. Bila pakcik saya call tu 2009 barulah saya pergi interview. Itu pun masa tu dah kira tutup sikit dah. Dia tak macam dulu terbuka, ambil borang sana semua isi kan. Sekarang ni tutup. Kita kena pergi IPD dulu. Sebelum pergi IPD tu, hari yang berikut saya dengan sahabat baik sini, memang masih dengan aktiviti lama. Pergi bandar, balik tengah malam, pukul 2 pagi, 3 pagi balik rumah. Bila balik rumah tu tidur. Besok ayah saya kejut. Oi, bangun, korang berdua ni kan. Saya cakap dengan saya macam tu, ayah saya. Ni kena jadi polis, saya cakap macam tu. Adik kau dah dekat IPD dah minta borang. Adik saya nombor 3 tu. Adik kau dekat PD dah minta borang. Macam ni ke nak kerja? Ayah saya marah. Saya macam tu masa tu kan. Bro, bangun. Lepas tu saya ajak sahabat saya ni minta juga polis. Dia pun setuju nak pergi isi. Tunggu lepas dapat borang tu isi hantar. Tunggu balik dalam masa sebulan macam tu lah, sebulan 2 macam tu lah. Lepas tu barulah IPD ada call balik. Dia untuk surat temu duga. Masa tu lah ada surat temu duga. Dapat je surat temu duga. Tapi adik saya tak dapat. So, saya dengan sahabat saya seorang ni yang dapat surat temu duga. Bila sampai masa surat temu duga tu, orang cakap ramai jugalah sahabat-sahabat kampung yang lain yang pergi. Kawan-kawan saya yang lain pergi. Tapi yang betul-betul dengan saya ni, sahabat saya seorang ni, saya berdua pergi masa tu dalam 300 lebih orang. Masa memang rendah diri lah sangat. 300 lebih orang. Tak dapat ke tak. Tapi saya dah memang fikir kalau tak dapat ni memang saya tak nak lah. Memang saya tak nak interview dah kalau tak dapat ni. Fikir macam tu je lah. Saya berserah je. Saya fikir macam tu. Kalau tak dapat ni dah cukup setakat ni. Cakap tu je saya minta. Mungkin rezeki aku ada tempat lain. Tapi saya tak pernah nak ni lah, macam tak adalah nak patah semangat. Tak ada nak patah semangat cakap tak nak pergi interview lain apa semua. Saya cari juga kerja kosong lain. Kerja tetap tak lain. Tapi yang polis ni, kalau kali ketiga ni tak ada apa, memang saya fikir situ je lah rezeki saya. Saya fikir umur pun dah nak meningkat masa tu kan. Jadi bila yang masa interview tu ada dalam 300 lebih orang. Saya tengok badan-badan semua okey, steady dia orang. Saya ni macam mana, kurus apa semua kan. Daripada 300 orang tu 22 orang yang terpilih. Saya dengan sahabat saya seorang ni memang terpilih lah. Antara 22 orang terpilih untuk interview dalam. Belum lagi ni untuk interview dalam. Bila interview dalam tu, masuk dalam interview dalam tu, pengurusi tu tanya saya. Dia tanya saya berapa kali dah minta polis. Saya cakap dah ni dah 3 kali lah. Saya cakap tu kan. Saya berserah masa tu kan. Saya berserah dah.
Lepas tu bila yang 22 orang tu dikumpul, dia bahagi kepada 2 kumpulan. Yang 12 orang sebelah ni, yang 10 orang sebelah ni. Bila yang 12 orang, nama 12 orang tu dipanggil dulu, saya tengok kawan saya dah, saya tengok sahabat saya, tak dapat kita ni, tak dapat dah. Memang saya tengok badan dia orang lagi tough tu, siap tinggi-tinggi apa semua kan. Tak dapat ni je kan. Tak dapat kita ni kan. Masa tu ada patah semangat sikit mula kan. Tapi dia cakap, bila jurulatih cakap yang kumpulan 12 orang tu minta maaf sebab bukan kamu orang tak layak je kan tu, tapi yang 10 orang ni maka dia lebih tinggi lagi. Bila dia cakap macam tu, saya tengok kawan saya, biar betul ni, siap urine dah apa semua kan. Saya pun jadi rezeki ni kan, daripada banyak saya dengan kawan saya tu, dengan sahabat saya tu, yang kena marah ayah saya, yang tu yang dapat tu masa tu. Lepas tu chop 10 jari apa semua kan. Tunggu keputusan lama lah, dalam biasalah sebelum 3 bulan lah, 3 bulan macam tu lah. Bila 3 bulan macam tu, saya rasa 3 bulan genap, dan bila ke check up apa semua okey semua, 3 bulan tu genap, saya dengan sahabat saya ni, saya keluar bandar nak dapat masa tu teringat, jom kita pergi check ada tak nama kita kena panggil lah. Masa risau betul, dapat ke tak ni kan, risau betul. Pergi dekat IPK. Bila pergi dekat IPK tu, pergi unit pejabatan, saya tanya je, cik, saya nak tanya untuk keputusan temuduga ni dah keluar ke tak je kan. Dia tanya, kami orang dah hantar dah tadi je kan, kami orang dah hantar dah semua surat tu bagi IPD. Dia cakap macam tu lah. Bila dia cakap macam tu, iya ke? Ya, tapi inilah saya tengok rekod dulu. Siapa nama je kan? Saya cakap, saya beritahu nama saya Mustafirin Fatullah bin Basri kan. Member Muhammad Zulkarnain. Dia tengok checklist apa semua. Yang ni ke nama dia? Saya tengok kawan saya tengok sahabat saya tu. Sahabat tu saya tengok saya. Yang ni tadi Muhammad Zulkarnain. Okey. Yang dia pun tengok saya juga. Kenapa tak percaya ke? Lepas tu dia suruh tengok lagi balik. Ini lah nama yang tadi yang kami orang hantar surat tu. Bila dah tengok macam tu, saya dah tak sangka tau. Bila saya kenang balik, tak sangka benda orang cakap usaha kita sama ni kan. Apa yang kita nak tu tak mustahil kalau kita berusaha. Apa yang kita nak tu Allah makbulkan. Maksudnya dia bagi peluang kat kita. Sepanjang saya berkhidmat dalam PDAM, saya tak akan terkenang benda tu. Saya terkenang bila saya dapat saya lalui pengalaman sebelum saya masuk polis tu. Masa saya dalam proses nak minta polis tu, saya akan terkenang balik. Dan masa saya dapat jawapan pun, satu benda yang saya tak boleh nak lupakan masa tu. Siap telefon dengan ayah. Benda pertama sekali yang saya buat, saya nak bagi tahu ayah saya. Saya telefon ayah saya cakap, ayah, saya dah dapat ni, cakap dia. Saya dah dapat untuk interview 1 bulan apa, saya ingat lagi. Saya kena lapor diri ni masa tu. Sebab apa? Saya nak bukti dengan ayah saya. Sebab sama ni dia bersusah payah kan. Dia tak putus asa. Dia pergi jabatan pendidikan apa, nak saya sekolah balik apa semua kan. Walaupun dia marah-marah saya macam tu pun, saya tahu dia cabar saya. Bila dia buat macam tu, masa saya dapat tu, saya tak ada orang lain saya call dia. Saya nak cakap, saya dah buktikan, saya nak jadi orang berjaya. Saya bukan nak susahkan dia, tapi mungkin perangai saya masa tu nakal kan. Mungkin perangai saya, yalah, saya budak-budak kan. Sebab tu saya pesan dengan kawan-kawan saya, selama saya berkhidmat dalam PDAM ni, bila saya tengok balik surat-surat penghargaan, saya tengok balik
apa yang saya dapat. Saya tak sangka. Saya dulu seorang budak yang orang kalau orang tengok kan nakal, orang tak bagi main pun. Orang tak bagi anak-anak dia main dengan saya kan. Kalau tengok daripada saya dulu memang nakal lah, memang nakal betul. Masa sekolah kan, berhenti awal apa semua kan. Jadi tak salahkan sesiapa sebab sikap saya sendiri masa tu. Tapi saya ada satu sikap yang saya ni dalam diri saya tekankan dalam diri saya. Bila orang cabar, saya ni pantang cabar. Kalau saya tengok ayat tu ayat cabaran, kalau saya tengok orang hina saya ke apa ke, saya nak cabar diri saya. Bukan cabar untuk ni, tak ada nak berdendam. Cabar untuk jadi baik lagi, cabar untuk buat yang terbaik. Itu saya. Apa yang kita rasa dalam hati kita buat, kita kena buat. Apa yang kita cita-citakan, kita kena buat. Walaupun nampak mustahil, saya dengan keputusan yang ala kadar je. Masa tu memang keputusan entahlah dapat ke tak dapat, tapi rezeki kan, kalau kita usaha, rezeki tu ada. Kalau kita tak buat pergerakan, kalau kita tak percaya pada diri kita, kita tak jadi apa. Maksudnya kat sini kita perlu usaha dan buat pergerakan, doa. Kalau kita tak buat apa, kita rasa kecewa je dalam hati kita kan, menyalahkan orang lain apa semua ni, hidup aku jadi macam ni, hidup aku jadi macam ni, menyalahkan orang lain, tak jadi apa. Saya pun dalam pasukan pun saya pernah down, bukan tak pernah down, saya pernah rasa down. Bila dalam pasukan saya rasa down, yang ni lah yang saya dapat dulu-dulu, yang CJ saya dapat dulu, benda tu yang saya tengok, aku pernah capai benda ni, kenapa aku nak ikut sangat perasaan aku. Saya pernah down, dalam pasukan pun saya pernah down, tapi yang ni yang mengajar saya untuk bangkit balik. Pernah tanya saya, macam mana kau boleh bangun balik? Sebab dia satu benda ya, kita perlu bersyukur dengan apa yang kita ada. Kalau kita tak bersyukur dengan apa yang ada, banyak mana pun yang datang pada kita, kita takkan jadi apa-apa. Maksudnya kita bersyukur pada apa yang kita ada dan buat yang terbaik. Maksudnya kita kena yakin apa yang kita buat. Kalau kita tak yakin dengan apa yang buat, macam mana kita nak melangkah? Dalam 1000 langkah tu bermula dengan langkah pertama. Tapi kalau kita pun satu langkah tu pun kita takut nak melangkah, memang kita bunuh diri sendiri sebenarnya, bunuh keyakinan kita sendiri. Tapi kalau kita yakin, takut mana pun kita hidup, walaupun down mana pun, insyaAllah Allah pandang usaha kita untuk bangun semula. Untuk saya pesan dengan adik-adik, dengan rakan-rakan saya, dengan rakan-rakan lain, kalau kita masih rasa down, kalau kita masih rasa kita tak diperlukan, kalau kita masih rasa terhina, tak payah. Yang penting kita kena bergerak dan usaha. Kalau kita tak bergerak dan usaha, kita takkan dapat apa yang kita dapat. InsyaAllah Allah akan pandang itu. Kita perlu bergerak, usaha, tahukan benda tu. Dan sekarang apa yang saya dapat tu, sebagai ucapan terima kasih juga dengan orang tua saya yang banyak sokong saya, yang banyak bagi saya peluang ni. Dia nampak je kadang yalah, kadang-kadang anak dengan ayah ni kan, dia ada malu sikit kan, nak ucap terima kasih pun malu. Tapi kita tunjukkan cara ucapan terima kasih dengan cara berlainan. InsyaAllah. Okey, kat situ sajalah perkongsian saya untuk adik-adik, sahabat-sahabat di luar sana. Kalau kita masih down lagi, pegang. Yang pertama, bersyukur. Lepas tu kita pegang pada pegangan agama kita. Agama kita ajar kita memang cantik. Kalau betul kita ikut, insyaAllah tak ada benda yang mustahil apa yang kita buat. Yang jadi kita usaha dan tak lari daripada landasan agama kita, insyaAllah. Apapun, insyaAllah, semoga kita berjumpa lagi. Semoga kisah ini dapat sama-sama kita jadikan iktibar, yakin pada diri sendiri, insyaAllah.